Yang pertama, syarahut ta'am, sangat gemar kepada makanan. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Qatrul Ghaithiyah, titisan hujan lautan sufi. Kita sedang melihat sifat-sifat mazmumah. Dalam kitab ini ada 13 yang disenaraikan secara ringkas. Adapun biasanya disebutkan 10. Dalam kitab penawar disebut 10. Dalam kitab Al-Arba'in oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 perkara yang menjadi asas, perkara asas dalam agama. Disebutkan juga di dalam kitab tersebut 10 sifat mazmumah. Dan dimulakan dengan sifat mazmumah sebagaimana yang saya dah sebut dalam kuliah yang lepas. Kaedah yang ulama tasawuf gunakan ialah at-takhalli qabla at-tahalli. Menghilangkan, mengosongkan diri hati kita daripada segala sifat mazmumah sebelum menghiasi hati ini dengan sifat-sifat mahmudah. Cuma walaupun kaedah itu nampak macam ia berlaku secara berasingan, namun ia berlaku secara serentak. Bila tidak ada sifat mazmumah, maka saat itu ada dalam diri kita sifat mahmudah. Saat tidak ada sifat mahmudah, maka pada masa itu dalam diri kita mesti akan ada sifat mazmumah. Kerana hati kita ini tidak pernah kosong. Umpama gelas, lama bagi contoh, umpama gelas ataupun cawan, dia tak kosong walaupun kita tak isi gelas tersebut dengan air. Dia tetap ada yang mengisi dan mengambil ruang yang ada dalam gelas tersebut, mungkin udara dan sebagainya. Jadi begitulah juga ibaratnya hati kita ni dia tidak pernah kosong. So kalau hati kita ni yang adanya adalah sifat-sifat yang berbentuk ketaatan, maka tidak adalah sifat-sifat yang berbentuk maksiat. Tapi kalau yang ada dalam hati kita itu sifat yang berbentuk dosa dan maksiat, maka tidak ada sifat yang berbentuk taat. Jadi dimulakan dengan takhalli, itu kaedah yang biasa kita pun guna dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kita mengenakan pada diri kita pakaian yang cantik, pakaian yang bersih, maka kita mesti akan membersihkan dulu tubuh badan kita. Ataupun ulama bawa perumpamaan, sebelum kita nak isi di dalam bekas ataupun botol dengan madu, madu pula madu tualang, madu mahan, madu sidir daripada Yaman, takkan kita nak isi dalam bekas yang ada habuk. Habuk pun kita akan bersihkan bekas tersebut. Apatah lagi yang ada di dalam bekas tersebut najis. Ada tahi lipas, ada tahi cicak, kita simpan dalam kabinet lama sangat bekas tersebut. Bila kita nak isi dengan madu, takkan kita ambil terus isi je. Kita nampak bekas tersebut ada najis, maka pasti kita akan bersih, kemudian keringkan dulu supaya tak bercampur dengan madu tersebut. Hatta saya sebutkan tadi, walaupun dia adalah habuk-habuk yang halus, yang kita tak nampak, tapi sebab lama kita tak guna, ambil daripada kabinet yang tertutup rapi, tapi tak nampak pun di bekas tersebut najis haiwan, namun kita tetap ambil dan kita basuh. Begitulah ibaratnya hati. Sehalus-halus maksiat dan dosa pun, seboleh-bolehnya kita ini diperintah supaya menghilangkannya daripada hati dan menjadikan hati ini tempat untuk melakukan ataupun sumber yang melakukan
ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama nak memudahkan kita orang awam mengenal sifat-sifat ini, maka disusun kepada kita. Ada kitab yang sebut 10, dalam kitab ni sebut 13. Tujuan dia adalah untuk memudahkan kita orang awam kenal, belajar 10 ataupun 13 sifat madmumah ataupun mahmudah ini. Dan saya sebutkan di tahap kita ini bukan lagi tahap mengenal apa itu 10 sifat, apa itu 11 sifat. Kalau bilang pun tak tahu, maknanya jauh lagi lah dengan kita nak faham semua sifat 10 madmumah tadi ataupun 13 sifat madmumah. Sepatutnya bilang ni dah lama dah kita boleh bilang. Berapa sifat madmumah? Ada 10. So bilangnya kita boleh bilang satunya apa, duanya apa, sehinggalah 10 sifat madmumah tu kita boleh bilang. Kalau bilang pun tak boleh, maknanya kita tak tahu apa sifat madmumah, sedangkan ini fardu ain. Saya dah sebut dalam kuliah yang lepas, bila sebut fardu ain wajib kena buang. Sifat ni wajib kena buang, bukan main-main ni, wajib kena buang, bukan sunat buang tak. Wajib kena buang, wajib sifat ni tak ada dalam hati. Kalau kita tak kenal 10 sifat, 13 sifat, macam mana kita nak buang? Kita tak tahu dalam diri kita ada sakit, maka kita tak akan bertemu dengan orang untuk buang penyakit tersebut. Tak tahu di kita ada saka, kita akan pergi ke kepada pengamal perubatan Islam untuk buang saka? Tak pergi. Kecuali bila kita dah nampak ada tanda-tanda macam saka dalam diri kita. Maka kita akan pergi cari ustaz-ustaz yang mengamal perubatan Islam. Tolong ustaz tengok kok ada saka. Saya pun tak tahu, rasanya mak tak pernah cerita ada saka, nenek tak pernah cerita ada saka. Rupa-rupanya bila pergi jumpa ustaz, dia kata ada saka turun-temurun daripada nenek moyang kita dulu lagi, pada mak ataupun pada ayah kita sampai pada kita ada benda tu. Tu kalau kita tahu ada. Masalahnya sekarang ni kita tahu ke tak tahu 10 sifat madmumah tadi. Sepatutnya 10 ni kita boleh bilang bila? Waktu zaman kita tadika. Kalau kita ambil zaman sistem persekolahan sekarang ni. Zaman persekolahan sekarang ni, budak tadika yang jenis duk bilang-bilang ni. Bilang sifat 20, budak sekolah tadika duk menyanyi sifat 20. Bilang rukun solat, budak tadika duk bilang rukun solat ada berapa. Bilang itu, bilang ini, semua tu adalah tahap budak tadika. Bila dah naik sekolah rendah, dia kena hurai dah. Dia kena kenal dah. Sebut syarahut ta'am ni apa? Sebut takabur ni apa? Dia boleh kenal dah. Ni definisi pada takabur. Tak cukup dengan bilang. Sekolah rendah pun bilang, sekolah menengah pun bilang, naik umur mukallaf pun duk bilang situ lah. Duk bilang takabur, duk bilang ujub, duk bilang riak, duk bilang azamah, duk bilang yang tu, boleh bilang saja. Apa benda azamah, apa benda takabur? Toh aku pun tak tahu. Jawab dia, kalau tak tahu pasti kita tak cari ubat dia. Bila kita tak kenal, maka kita tak tahu penyakit tersebut ada dalam diri kita. Nak beza sakit perut biasa dengan sakit perut disebabkan oleh kanser, kena kenal lah. Sebab tu ulama-ulama perubatan duk keluarkan duk keluarkan flyers dan sebagainya tu, tanda-tanda begian-begian ni penyakit begian-begian, tanda-tanda ni penyakit sekian-sekian. Covid ni pun dia bagi dua, A, B, yang tanda begini, yang tanda begini. Kalau kita tak baca jawab dia tak kenal. Duk rasa batuk biasa, duk rasa sesemua biasa tu yang duk berjalan rata tu. Tahu-tahu Covid rupa-rupanya habis orang dah kita pergi tepuh. Habis orang dah kita pergi pegang, kita pergi bersalam, kita pergi sentuh. Padahal patutnya bila kita tahu kita ada simptom, ceklah dulu dengan artikel. Sekarang ni boleh cek di rumah. Tak nak, dia kata aku sesemua biasa je. Ni musim hujan, musim panas, sesemua biasa je. Kadang-kadang kita tak ada simptom tapi kita pembawa. Ni cerita bab Covid pula. Nak beritahu kita ni kenal ke tak kenal kita ada sakit. Kalau kita tak ada sakit, sah kita tak berubah.
Kalau setakat boleh bilang, budak boleh bagi tahu sekarang ni sakit apa ni, tak sekolah ni, sekolah begini ni. Dia kata sebab Covid. Apa benda Covid pun dia tak tahu nak hurai pada kita. Kalau kita duduk tahap tu juga dengan penyakit batin kita ni, dengan penyakit mazmumah kita ni, jawab dia umpama kita ni duduk level budak tadika. Tak boleh lagi tu. Sebab apa? Kita nak kena buang ni. Bukan setakat nak tahu saja ni. Sekarang ni kita nak pisah. Kok mana pun biar tak ada dalam diri kita takabur sebelum mati. Jangan biar takabur ni duk ambil pahala ibadat yang kita buat. Kok mana pun kita nak kena pisah. Cari jalan ikhtiar biar hasad ni tak ada dalam hati kita. Sebelum kita mati menghadap Tuhan. Sebab hasad ni boleh habiskan pahala amal ibadat itu. Tu yang jadi masalah besarnya. Duduk dalam keadaan beribadat, tapi dalam hati kita ada sifat madmumah yang boleh membatalkan pahala amal ibadat itu. Apatah lagi sifat-sifat besar, sifat-sifat yang apa? Yang tak sepatutnya ada di kita. Sifat Tuhan kita ambil pakai di baju kita. Sifat Tuhan kita ambil bubuh di baju kita. Sifat tersebut sepatutnya ada di raja. Baju tu baju di raja, pakaian di raja. Kita sebagai rakyat buat pakai, tak kena tangkap. Bukan baju di raja lah, uniform polis je kita ambil tiru pakai. Jawab dia kena. Gi tepah di kedai apa, di kedai jahit ataupun gi cari mana-mana tempat jual uniform polis. Kita bukan polis, nak pakai baju polis juga. Jawab dia kena, sah kena. Kalau dengan manusia datang muka dunia ni pun salah dengan Allah Ta'ala, maka tak sepatutnya ada sifat-sifat madmumah tersebut. Ni dia nak bilang pada kita ni secara ringkas ni, pendek-pendek je dalam kitab ni. Kalau tuan-tuan lalu kok kitab penawar bagi hati, ada cerita panjang sikit berbanding dengan apa dalam kitab ni. Baik, yang pertama daripada 13. Kitab ni 13 disebut. Yang pertama daripada 13 ialah syarahut ta'am. Apa makna syarahut ta'am? Dia terjemah sangat gemar. Ataupun kitab lama guna loba. Loba atas makanan. Ataupun kitab ni dia terjemah sangat gemar kepada makan. Itu syarah. Terjemah perkataan syarah. Bukan dengan ha pedas, dengan ha sanggu, ha bulat. Syarahut ta'am. Yang jadi keji ini ialah perkataan syarah tu. Bukan perkataan makan. Makan manusia ataupun mana-mana makhluk hidup mesti berhajat pada makan. Tak ada makhluk yang hidup tak berhajat pada makan. Hatta pokok pun berhajat pada makan. Kita lebih-lebih lagi manusia yang ada aktiviti seharian, siang malam ada aktiviti. Mesti berhajat kepada makan untuk meneruskan kehidupan kita. Maka makan, semata-mata makan tak salah. Yang jadi salahnya ialah syarah tu yang salah. Yang jadi salahnya ialah gemar kepada makan. Yang tu yang jadi salah. So nak kena-kena, gemar tu macam mana? Kalau tak kena gemar, jawab dia kita tak tahu. Sifat ni tak ada kepada aku. Padahal kita duk gemar. Kita duk berasa tak ada pada kita. Maka punca boleh jadi daripada syarahut ta'am ni. Duk mari sifat hasad, duk mari sifat dengki dan sebagainya pada kita. Asal puncanya ialah daripada syarahut ta'am. Sebut dah daripada apa? Daripada syahwatul batan ni lah, daripada keinginan makan yang ada pada kita ni lah. Dia akan datang pula satu lagi, bila kita penuhi keinginan makan ni, dia mari nak menuh pula keinginan syahwat farjiyah. Nak penuhkan pula keinginan syahwat kemaluan kita bila kita kenyang. Perut dah sedap dah, maka dia nak cari satu lagi, nak penuhkan keinginan dia, iaitu keinginan yang berbentuk syahwat farjiyah. Bila dua-dua ni ada pada kita, dia tak sempurna. Nak makan sedap, nak berkahwin ataupun nak memenuhi keinginan syahwat farjiyah ni, tak boleh kita nak lunaskan dia dengan sempurna.
Kalau kita tak ada harta, maka nak pada harta, dia masuk situ hubbul mal. Sibuk dah lah cari harta. Sebab apa? Hujung minggu nak pergi cari makanan sedap. Pas hujung minggu bila dah makan sedap, maknanya nak cari tepat lah, nak memenuhi keinginan hawa nafsu lain pula, syahwat fardiyah. Maka macam-macam lah. Kalau yang jenis tak ada yang halal, jawab dia yang haram pun dia ambil. Tak ada bini, jawab dia jawab dia pelacur pun dia ambil. Sebab apa? Bila orang dah penuh keinginan batniyah dia, mesti dia nak lunaskan keinginan fardiyah dia. Hak tu tak kira halal haram dah lah. Orang tak ada yang halal. Yang ada yang halal ni pun mata duk jeling-jeling tengok janda. Sebab apa? Perut kenyang. Bila perut kenyang, dia mari keinginan pada perempuan. Perempuan mari keinginan pada lelaki. Kalau ada bini, boleh berkira lagi. Tak ada bini. Dalam ada bini pun mata duk liar. Dalam ada bini, mata duk tengok orang ni, orang tu, tambah-tambah yang seksi. Tak percaya tengok, berhenti di traffic light. Yang tua ko, yang muda ko, tengok seorang perempuan ada tepi jalan di bus stop tu, depan tu ada bus stop tu. Depan traffic light tu ada bus stop, belah sana ada bus stop. Biasa duk ada perempuan belah sana. Laki yang lalu naik kereta, naik motor, kalau ada belah sana perempuan, soh pakat tengoklah kau. Tak kira pakai piyah tak pakai piyah, serban apa, serban sebesar apa, sebesar kubah tak sebesar kubah. Kalau penyakit ni ada, nak memenuhkan keinginan syahwah fardiyah dia melalui mata pun tak apa dah. Dia berasa seronok dah dengan mata. Tu punca daripada mana? Syahwah batniyah mula-mula sekali. Keinginan perut. Pas dua-dua ni tak boleh kita nak penuhi. Lawa perempuan ni, sedap makanan ni, nak beli macam mana, nak dapatkan macam mana? Kena cari duit. Bila nak dapatkan duit tu dia masuk dalam hati kita hubbul mal. Sibuk dengan cari harta dah lah, tak sempat nak beribadat dah. Bila begitu, ringkas cerita ni, bila dah ada hubbul mal, nak kepada harta banyak, maka tak dapat harta banyak kalau kita tak jual masyhur kita. Kalau tak jual, kalau kita tak jual diri kita, jawab dia, kita tak akan dapat banyak. Kita kena jual. Kita ni nama apa? Nama saya Al-Alimul Allamah. Contoh. Saya orang alim daripada kalangan orang-orang yang alim. Gelaran belakang tu Al-Hafiz pula. Oh, jajah laku lalu. Musim-musim nak Ramadan ni laku sangat-sangat. Sebab apa? Al-Hafiz ni kita panggil dia jadi imam dan sebagainya. Ada seorang Ada seorang hamba Allah. Ada seorang hamba Allah, dia bekerja sebagai imam rawatib. Contoh ini tuan contoh, tak sebut mana-mana ni, contoh. Dia bekerja sebagai imam rawatib di satu masjid di area Lembah Kelang ni. Tiba-tiba mari masuk jadi bila rawatib istilah dia. Bila rawatib juga. Masuk bila rawatib baru. Suara bila tersebut lebih sedap daripada dia. Boleh mengaji lebih sedap daripada dia. Tajwid lebih sedap daripada dia. Dia kata apa? Oh, dia kata tak boleh cari makan dah lah kita. Tu imam ni. Tak boleh cari makan dah lah kita. Datuk-datuk duk panggil Tok Bilal dah. Dia kata tu imam tak ada dah orang pandang. Rupa-rupanya jadi tu imam pun cari harta juga dalam hati. Bukan kata salah ni, hubbul mal tu yang salah. Gaji kita nak hidup, nak kena ada duit untuk kita makan, minum dan sebagainya. Tapi duk ada nak kepada harta tu yang jadi salahnya. Nak tahu benda tu ada ke tidak? Tu nak kena ngaji sebab dia ada definisi dia. Bila keadaan tu dinamakan kita ni dah ada penyakit tu hubbul mal tu. Tu nak beritahu contoh orang agamawan pun kadang-kadang tak lepas diri daripada penyakit hubbul mal ni. Bila nak pada harta kena jual kemasyhuran. Saya ni ngaji dengan fulan bin fulan, nak tahu guru saya senaraikan 10 guru dia. Kalau kita tanya 10 guru dia, saya tak kenal pun budak ni. Tu penyakit. Kita duk jaga kata ni syekh saya, ni guru saya, ni ustaz saya, ni ni orang mengajar saya dulu.
Tanya Tok Guru, dia bukan anak murid saya tak tahu pun dia mari mengaji. Rupa-rupanya kita duk dakwa je. Sebab apa tu? Nak masyhur. Ada nama baru kita laku. Masjid akan panggil, oh dia ni guru amal, panggil dia. Seluruh masjid Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni pakak nak panggil dia. Contoh ni tuan-tuan tak kata siapa-siapa. Kat ni tuan-tuan duk bayang ustaz mana yang ustaz duk cerita. Tak cerita siapa-siapa ni. Sebut contoh. Mesti kita nak kepada masyhur. Antara jalan masyhur jadi selebriti. Bila jadi selebriti, orang tak bayar, masjid tak bayar sebagaimana ustaz cabuk naik motor ni. Ustaz cabuk naik motor ni orang bagi berapa pun dia ambil, tak bagi pun dia tak minta. Tapi kalau selebriti sebelum mari dia bagi tahu dah. Saya ni PA dia. PA dia nak bagi tahulah kalau jemput dia sejam setengah tu kena bayarlah dalam nilai sekian contoh. Itu masyhur daripada masyhur. Kan sama yang ni pun mari ustaz cabuk ni pun mari cerita tentang Isra Mi'raj. Yang selebriti pun mari cerita tentang Isra Mi'raj. Yang ustaz cabuk boleh RM50, yang ni boleh RM5,000, apa beza? Tuan-tuan duduk balik kosong juga, bukan tuan-tuan datang catat tulis apa pun. Kadang-kadang kesan daripada ustaz cabuk ni lebih baik. Sebab apa? Ikhlas dia dalam menyampaikan ilmu berbanding dengan selebriti. Tapi masyhur tu kita nak sebab apa? Kita boleh dapat banyak. Saya tak kata siapa-siapa ni tuan-tuan. Ulang banyak kali dah ni. Sagi tuan-tuan nak bayar ustaz mana yang RM5,000 tak? Saya tak tahu pun. Ustaz mana yang dibayar RM5,000, RM1,000 ke berapa ke saya tak tahu. Yang tu ada PA kata ada PA saya tak tahu. Cuma saya sebut contoh. Bila ada masyhur mesti dia akan dibayar dengan harga yang lebih mahal. Bila ada kemasyhuran, dia akan masuk perangai lain pula dalam diri kita. Kita mesti akan dengki bila ada orang lain lebih masyhur daripada kita. Kita orang lama, tiba-tiba mari ustaz muda, bertaraf PU, bertaraf apa? Gelaran-gelaran yang baru ni. Bila ustaz tu juga nama dia dah lah PU, lepas tu dia pula alim pula. Kita pun selebriti juga. Cuma kita ni lapis-lapis lama. Makin lama makin tenggelam kita, makin lama makin tenggelam kita. Sebab apa? Duk naik yang baru pula. Bila begitu mula mari hasad dengki antara agamawan, antara orang setaraf. Hasad ni memang datang dalam bentuk setaraf. Orang yang setaraf dengan kita. Maknanya agamawan sama-sama agamawan. Orang meniaga sama-sama orang meniaga. Orang kerja pejabat sama-sama orang kerja pejabat. Itu hasad. Dia ghalibnya begitu. Mesti yang ni pun kata, yang ni PU ni, program PU ni, program segera dia kata. Allah berapa lama dia dididik, diasuh untuk jadi PU ni. Duduk masuk dalam TV, berlakon, sekejap menangis, sekejap ketawa, sekejap gitu, sekejap gini. Padahal kawan ni basic boleh jadi lebih alim daripada dia lagi. Yang dia duduk nampak yang masa program PU tu je. Sebab apa dia jaga gitu? Sebab mari hasad lah. Dia nak jatuhkan orang, dia nak naikkan dia. Itu dipanggil hasad. Tamanna zawali ni'matil ghair. Itu dipanggil hasad. Definisi hasad ialah bila ada dalam hati kita supaya nikmat yang ada pada orang hilang. Itu nama dia hasad tu. Maknanya bila ada sifat tu, kita biar dia duk bermain dalam hati kita, kita terima dia sebagai sifat itu. Maka kata Nabi, yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Saat tu kita duduk buat ibadat, pahala kita dimakan oleh sifat hasad tu sebagaimana api yang memakan kayu yang kering. Tak ada apa. Habaan mansura, tu cerita dah semalam tu. Orang yang datang di akhirat ni dalam keadaan tunduk, tak berani akak muka di depan Allah Ta'ala. Semua tunduk. Hatta ketika orang kafir bertanya, sebab ramah kan duduk ramah, nak jejak kaki pun tak boleh. Hatta duduk sebelah kita ni ada orang kafir tanya, ni apa ni depan kita ni sekarang ni? Tak berani akak muka, jawab saja sambil jeling pada orang sebelah. Depan hisab mahsyar timbangan. Tak berani akak muka. Sekali je akak bila mana Allah Ta'ala bagi tahu ini pahala amal yang engkau kerjakan sepanjang hidup. Kita pun jeling akak tengok banyak amal itu. Allah Ta'ala tunjuk dulu, ni yang engkau amalkan sepanjang umur kau hidup. 15 tahun sampai umur 70 tahun. Jeling kali yang kedua tengok-tengok tak ada dah pahala. Gimana habis? Orang kutip semua dah. Tu semua tu di antara yang Nabi sebut berlaku di padang mahsyar. Sebab apa habis? Boleh jadi kerana sifat-sifat madmumah duduk dalam hati kita, bersarang dalam hati kita. Baik.
Jadi benda tu nak kena apa itu sifat-sifat mazmumah yang dia akan sebut satu-satu ni pada kita. Jadi bila dah masuk sifat mazmumah rentetan tadi, dia mari riak, dia mari apa? Dia mari apa? Takabur, dia akan jatuhkan orang, dia angkat diri dia tu takabur, dan dia mari perangai-perangai yang lain lagi lah, sehingga sampai satu tahap bergaduh. Bergaduh, sama-sama agamawan bergaduh. Depan nanti dia cerita bab syarahul kalam, boleh jadi ada disebut Allah alam lah, sebab sini sangat-sangat ringkas. Bab syarahul kalam ni sangat gemar atas berkata-kata. Salah satu daripada benda yang kita selalu bercakap yang merupakan dosa ialah mengumpat. Mengumpat siapa? Mengumpat agamawan. Itu ijma' ulama kata haram. Ijma', tak ada khilaf. Ijma' ulama mengumpat batang tubuh agamawan adalah haram hukum dia. Lepas tu nak beritahu dia ni salah tak salah, beritahu apa yang dia sampaikan, bukan batang tubuh dia. Kita nak beritahu apa yang dia sampaikan tu tak betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beritahu apa yang dia sampaikan. Ceramah dia tu lain daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idea dia jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahaman dia jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kita serang peribadi dia, kita pergi umpat peribadi dia. Umpat peribadi haram ijma' ulama. Ni benda duk berlaku ni. Kita tak puas hati dengan perkataan dia, kita pergi serang peribadi dia. Betul ke dia ni ada PhD ni? Cuba cek betul ke tidak? Betul ke tidak dia ni habis BA di Mesir, di Madinah dan sebagainya? Pergi cek. Rupa-rupanya tak pandai, tak mengaji, tak habis belajar dan sebagainya. Kita pergi umpat, pergi share dalam Facebook dan sebagainya. Pakat kosi dosa berlaku. Ni benda duk berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Sebab tu jalan dia uzlah tangan. Uzlah tangan kita daripada menulis. Uzlah tangan kita daripada share dan sebagainya. Uzlah diri kita daripada duduk dengan orang ramai. Supaya apa? Tak terjebak dengan maksiat-maksiat ni. Tujuan apa? Nak selamat diri kita, bukan nak selamat orang lain. Nak selamat diri kita dulu daripada kebinasaan dunia, dan yang lebih besar daripada itu ialah kebinasaan akhirat. Baik, nak berabi hasilnya sepak dok tahu. Sebab ni kali terakhir baca sebelum Ramadan kitab ni. Lepas tu sambung pula lepas raya kalau panjang umur. Mana tadi? Syarahut ta'am. Mana nak tahu? Macam mana nak tahu syarah ni? Ulama bagi tahu syarah ni bila mana dia lebih daripada qadar yang mencukupi. Tu dipanggil syarah. Syarah ni maknanya az-ziyadatu ala qadril kafi. Tu dipanggil syarah tu. Kalau kita nak tahu kita ni dah lebih kau ni makan ya. Dia bila lebih daripada qadar yang mencukupi, maka dia panggil syarah. Lepas tu nanti dulu. Dia berbeza pula. Qadar yang mencukupi ni dia berbeza antara individu dengan individu. Berbeza antara negara dengan negara. Berbeza antara apa lagi? Antara tempat dengan tempat. Banyak lagi lah yang membezakan kita. Umur boleh jadi pembeza juga. Budak dia makan tak banyak nak banding dengan kita. Kalau kita ambil nilai itu, nilai budak, jawab dia tak kenyang kita. Orang yang duduk kerja dalam aircon, jangan buat kira dengan orang yang duduk kerja tengah panas. Mu ni makan lebih ni syarahut ta'am dah ni. Orang ni duk kerja buat bangunan tengah-tengah panas. 2 pinggan, 3 pinggan dia makan. Kita sepinggan je. Mu kan kerja dalam aircon, aku kerja tengah panas. Minum air berliter-liter. Kita minum air segelas pun cukup dah. Tu beza-beza tu. Sagi duk tengok orang, duk hukum orang pula. Dak nak tengok diri kita. Mengaji kitab ni untuk lihat diri kita. Kita orang jenis macam mana? Melayu kita. Jangan banding dengan orang yang bukan Melayu. Orang bukan Melayu kita tengok ambil nasi penuh nasi. Lepas tu dia ubah kuah atas tu. Dia ubah kuah penuh macam-macam kuah kan. Kuah dia panggil apa? Kuah campur dia panggil. Pergi kedai mamak dia ada kuah campur. Kuah macam-macam jenis kuah. Lepas tu dia ambil lauk sikit je. Telur je kadang-kadang dia ambil. Tapi nasi punya lah banyak. Kita tengok Allah banyaknya makan. Tak banyak macam mana dia buat kerja berat. Dia duduk akak batu-batu, dia duduk naik bangunan tinggi, turun dengan tangga je. Bangunan tu tak siap lagi, tak ada lift, turun dengan tangga. Kita tempat kerja, turun naik dengan lift.
Duduk pula dalam mekong, tak pernah berpeluh. Takkan kita pun makan 2 pinggan yang penuh juga? Tu dia panggil qadar kafi tu berbeza. Kalau kita ambil lebih daripada qadar yang mencukupi untuk kita, maka kita sudah jadi orang yang syarah. Orang yang berlebih-lebih ataupun sangat gemar pada makanan. Baik. Satu, kalau kita nak ambil sebagai definisi. Yang kedua, ada hadis yang Nabi sebut. Ada hadis yang Nabi sebut. Nabi kata, inna minas saraf. Sesungguhnya termasuk daripada kalangan orang yang apa? Orang yang syaraf ni, orang yang berlebih-lebih, orang yang sangat gemar pada makanan ni, Nabi kata, anta kulla mashtahaita. Bahawa kamu makan apa sahaja yang kamu impi dan ingin untuk makan. Tadi dah kena nasi dah. Pergi makan di kedai bawa anak bini makan nasi dah. Bunyi dah. Nak reti dah. Pergi makan siap-siap dah. Nak balik ni. Nak balik sehingga lalu tepi-tepi jalan tengok ada orang jual jagung. Beli jagung. Lalu lagi nak sampai kat rumah tengok ada orang jual apam balik. Apam balik. Tu dia kata, Nabi sebut tu. Antara orang yang termasuk dalam saraf, dalam Quran diguna istilah al-musrifin, orang yang berlebih-lebihan. Dalam kitab ni diguna istilah syarahut ta'am. Tu orang yang ambil, beli, makan semua benda yang dia rasa dia nak makan. Maknanya dia tak ada sekat langsung diri dia makan sekadar sepatutnya keperluan tubuh badan sahaja. Tu depan nanti ada beberapa hadis lagi kita akan lihat dalam kuliah yang akan datang. Boleh jadi lepas daripada raya nanti. Kita berhenti pada tu. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.